Inspirasi, euforia, Islami, semuanya di IKIM. لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Kapsul haji ini dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Syukuri nikmat yang dikurniakan sepanjang tahun dengan ibadah korban. Hanya RM750 untuk satu bahagian lembu lokal. Laksanakannya bersama IKIM dan Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari www.korbanikim.com. Apabila berbicara berkaitan dengan kota haji yang juga dikira sebagai istilah istita'ah, dalam erti kata seseorang yang belum tersenarai namanya dalam senarai yang akan menjadi tetamu Allah, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadat haji. Ini bermaksud bagi mereka yang mengikut pakej ataupun mengikut muassasah, iaitu pakej subsidi yang diberikan oleh lembaga tabungan haji sebagai contoh. Adapun bagi mereka yang ada berkemampuan lebih, yang sanggup membayar dengan harga yang lebih, yang boleh melaksanakan ibadat haji berdasarkan pakej-pakej yang ada, yang mana kotanya telah disediakan bagi mereka yang menggunakan pakej tanpa subsidi, maka itu juga menjadikan seorang itu boleh memilih untuk menjadikan dia orang yang layak, mewajibkan dirinya untuk melaksanakan ibadat haji ke Baitullah. Maka suka diingatkan, bagi yang ada kemampuan, dan kemampuan itu adalah kemampuan yang sangat subjektif, ada yang cukup-cukup duitnya, ada yang lebih duitnya, maka dia rasa dia tidak perlu tunggu lama dan dia perlu untuk menggunakan pakej haji yang ada lebih kurang RM20,000 lebih, ada yang ada RM30,000, ada yang ada sehingga lebih RM100,000, maka itu juga menjadikan dia mampu untuk melaksanakan ibadat haji dan harapnya Allah menerima hajinya. Adapun bagi yang tiada kemampuan lebih untuk membayar pakej haji,
haji dan masih tertakluk kepada muasasah ataupun subsidi daripada tabung haji, maka mereka perlulah bersabar dan menunggu, berdoa banyak-banyak kepada Allah agar terpilih menjadi tetamu Allah bagi tahun-tahun yang berikutnya. Namun yang demikian, janganlah perlu risau dan gusar. Selagi namanya tidak terpilih, maka dia dikira tidak berkemampuan ataupun dia dikira tidak wajib untuk melaksanakan haji pada tahun yang tidak dipilih. Maka berdoalah banyak-banyak, semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah, bukan kemampuan dari sudut harta, fizikal, kesihatan, masa perjalanan sahaja, tetapi kemampuan dari sudut istita'ah kota haji ataupun istita'ah dari sudut bagaimana kita layak untuk menjadi tetamu Allah, tersenarai sebagai tetamu Allah, Duyufur Rahman bagi tahun tersebut, insya-Allah. Kapsul haji itu tadi telah dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Berkorbanlah sambil mengukir senyuman kepada mereka yang memerlukan bersama IKIM dan Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari www.korbanikim.com. Easy Korban, mudah dan dipercayai. Assalamualaikum. Masih tercari-cari tempat nak buat korban tahun ni? Sudah dikata berkali-kali, nak ditunggu apa lagi? Kalau ibadat korban yang dicari, IKIM dan Easy Korban lah yang pasti. Betul tu Abang Abun. Anda belum ada bahagian korban tahun ini? Jangan lepaskan peluang untuk laksanakannya dalam program anjuran bersama IKIM dan Easy Korban. Hanya RM750 satu bahagian untuk korban dalam negara dan RM350 satu bahagian untuk korban di luar negara. Untuk pendaftaran dan maklumat lanjut, layari korbanikim.com atau hubungi 012-686-9236 sekarang. Penyertaan adalah terhad ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mak, nak tahu tak? Ada satu Al-Quran ni, Al-Quran Al-Mujawad keluaran Telaga Biru. Saiz lebih besar, tulisan lebih besar, kertas tak silau, tak penat mata membaca. Mak pernah dengar Al-Quran Al-Mujawad ni lengkap dengan hukum tajwid dan penerangan di setiap muka surat tu kan? Al-Quran Al-Mujawad ni pernah menang anugerah jodoh telaris Yayasan Buku Negara, Mak. Menarik ni. Mak nak bagi tahu semua kawan-kawan lah. Boleh sangat, Mak. Hubungi je Telaga Biru di 0362754070 atau layari telagabiru.com.my. Assalamualaikum. Saya Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Perasan tak kadang-kadang hati rasa tak tenang? Boleh jadi sebab jauh daripada Allah. Sebab itu kita dianjurkan untuk berkorban. Diri akan lebih tenang sekaligus akan dekat dengan Allah. Saya syorkan anda buat korban bersama Serantau Muslim. Untung berganda, pahala korban dapat, pahala sedekah pun dapat. Serantau Muslim akan bantu anda sedekah daging korban kepada fakir miskin dalam dan luar negara. Jom berkorban. Layari korbanmudah.com sekarang. Tak berulangi, layari korbanmudah.com. Tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma berebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan.
Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Man, kau dah daftar korban? Haluan dah buka pendaftaran. Tak pastilah. Kenapa? Maklumlah, pendapatan terjejas. Kos sara hidup tinggi. Pendaftaran di surau dan masjid pun terhad. Itulah korban namanya. Berkorban harta benda semata-mata untuk mendapatkan redha Allah. Lagipun dengan haluan, satu bahagian serendah RM320 saja tau. Oh, betul juga kan? Lagipun setahun sekali aja. Aku daftar sekarang lah. Jom laksanakan ibadah korban bersama haluan. Daftar di korban.haluan.org.my atau hubungi 011-2051-1909. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Seruan korban Yaman adalah hanya untuk anda yang punya simpati, punya belas ihsan dan benar-benar ingin bantu orang Yaman yang memerlukan. Mereka tinggal di negara bergolak dengan konflik yang tidak berkesudahan, menyebabkan orang-orang Yaman tergolong dalam golongan yang perlu diberi bantuan dan perlu diberi keutamaan sesuai dengan salah satu tujuan ibadah korban. Kalau bukan anda, siapa lagi yang punya ihsan untuk beri sedikit kegembiraan buat mereka yang sentiasa ternanti-nantikan? Hadiahkan sebuah senyuman untuk orang-orang Yaman dengan meletakkan sedikit bahagian korban anda untuk saudara kita di Yaman. Hubungi Kasih Insan di 012-703-0788 atau layari kasihinsan.org. Pertubuhan Kasih Insan Malaysia sentiasa cakna dan tidak pernah putus, sentiasa mengingatkan anda tentang Yaman. Kami antara NGO yang fokus untuk bantu keperluan orang-orang Yaman. Bantu kami untuk bantu Yaman. Pastikan ada bahagian orang-orang Yaman dalam bahagian daging korban anda tahun ini. Mereka sentiasa ternanti-nanti, mengharap ada yang sudi dan sentiasa terbuka hati untuk bantu mereka Aidil Adha ini. Hubungi Kasih Insan di 012-703-0788 atau layari kasihinsan.org. Ingat korban Yaman. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Lembaklah 91.5 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini bersama Destinasi, Alhamdulillah kita akan bersama rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami. Dan untuk rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami, kita akan membawa secara langsung di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda boleh tanya soalan, pertanyaan juga nama pun rancangan Fas'aluna. InsyaAllah tanya panel kami untuk petang ini di WhatsApp konti 01129004. Dan untuk waktu ini bersama untuk rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami, kita bersama Yang Berusaha Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Jabatan Aqidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Tabiha wa ni'mah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Doktor masih meluangkan masa untuk Fas'aluna pada petang ini. Dan insyaAllah
Bersama doktor kita akan sambung perbincangan ya sebelum ini dan ada tajuk untuk petang ini tentang sumbangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan untuk waktu ini bersama doktor untuk mukadimah ini, silakan doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih diucapkan kepada Datin Mona Jasman, seterusnya seluruh kru mereka yang terlibat di dalam Radio IKIM, yang dihormati dan dikasihi seluruh para pendengar setia Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya alhamdulillah diberi peluang, ini pertemuan kali ketiga dari siri penjelasan mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya memahami bahawa audien merasakan bahawa tajuk ini sudah terlalu kerap dibahaskan. Apa yang cuba saya ketengahkan adalah penyegaran semula ulasan dan gambaran mengenai kepentingan kewibawaan dan autoriti mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama cabaran yang semasa yang dihadapi oleh umat Islam pada hari ini. Apakah manfaat yang boleh kita raih daripada berlalunya kronologi agung pembentukan madrasah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka itu yang cuba saya cuba rungkaikan dalam pertemuan yang singkat ini. Terima kasih sekali lagi kepada Radio IKIM. Jadi sebagai satu sorotan ringkas tanpa mengulangi apa yang telah saya pernah sentuh sebelum ini, maka sebagai permulaan saya rumuskan identiti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah mereka ini sebagai permulaan perbincangan, dan apakah ciri-ciri mereka yang selepas daripada itu barulah kita dapat melihat manfaat yang boleh kita ambil daripada kronologi agung pembentukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, mungkin akan kita simpulkan pada penghujung bicara. Jadi secara rumusan mudahnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang berada di atas jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum di dalam beriktikad, di dalam memahami dan mengamalkan agama dalam bentuk yang al-mujtama'ina 'alaiha, yang disepakati ramai, wal mutakasirin, dalam bentuk yang disepakati ramai dan dianggap sebagai muktabar. Jadi berdasarkan kepada identiti Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut, maka di sana kita dapati bahawa sepanjang kemunculan dan pembentukan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, mereka dicirikan oleh antara yang mungkin saya akan sentuh, ada dua, iaitu pertama, ciri responsif. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah satu pendirian para ulama selepas kewafatan baginda Nabi SAW, yang peka dan sensitif kepada ancaman dan cabaran yang membayangi umat Islam. Maka ciri responsif itulah yang melahirkan tindak balas para ulama sepanjang peninggalan Rasulullah SAW, di mana mereka cuba menjawab, menangkis dan menangani pengeliruan yang timbul demi untuk melindungi umat Islam, sekaligus mempertahan dan mengekalkan keaslian ajaran Islam. Maka Islam ini tidak mengalami nasib
yang sama seperti yang dialami oleh ajaran dan agama selainnya. Di mana selepas kewafatan Rasulullah SAW, prinsip ajaran Nabi dan juga roh ajarannya itu masih kekal melalui jihad ataupun kesungguhan yang dikemukakan oleh para ulama secara spesifik. Dalam konteks ini ialah jihad saqafi, jihad ilmi, jihad keilmuan, jihad pemikiran, sehingga para ulama berjaya membentengi kepahaman dan kepercayaan umat Islam daripada diserapi oleh unsur-unsur asing yang bakal mencemar dan merosakkan akidah dan kepahaman Islam. Maka dalam konteks ini terdapat dalam tempoh yang singkat saya kemukakan dua contoh. Satu contoh yang agak menceriakan, iaitulah kemunculan seorang tokoh, iaitulah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Sebagai satu contoh, Imam Abu Hanifah An-Nu'man ini, latar riwayat beliau ketika itu menghadapi ancaman aliran Khawarij dan juga Qadariyah. Jadi aliran Khawarij yang dalam perbahasan yang lepas kita telah menjelaskan bahawa ada beberapa faktor yang menjadi cabaran kepada umat Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW, iaitu apabila timbulnya fitnah pada penghujung pemerintahan Sayyidina Uthman. Diringkaskan cerita, maka muncullah aliran bid'ah i'tiqad, iaitu aliran yang mereka-reka apa yang tidak diajar oleh baginda Nabi. Apabila aliran Khawarij dengan mudah mengkafirkan orang-orang Islam yang pada pandangan mereka melakukan dosa besar, murtakib al-kabirah. Jadi apabila Sayyidina Ali menerima majlis tahkim yang melibatkan juga Sayyidina Muawiyah, maka Khawarij bersikap ekstrim dan militan, menghukum semua yang terlibat itu sebagai kafir, dan mereka yang kafir ini perlu ditumpahkan darahnya. Maka ketika itulah bila berlalu masa, Imam Abu Hanifah antara contoh figura ataupun tokoh ahli sunnah yang membentengi daripada pengeliruan tersebut. Begitu juga kemunculan dari faktor yang lain, iaitu apabila berlakunya dialog, apabila berlaku perluasan wilayah, maka umat Islam diserapi oleh unsur-unsur asing, antaranya pahaman Qadariyah yang mendakwa bahawa perbuatan manusia itu tidak mempunyai hubung kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila manusia secara terpisah dan independen, bebas menentukan apa sahaja yang mahu dilakukan tanpa ada kaitan dengan sama ada iradat ataupun kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Abu Hanifah ini menghadapi suasana demikian, sehingga beliau mengarang karya Al-Fiqh Al-Akbar, dan kemudiannya nanti mengalir kepada Imam At-Tahawi. Lantas beliau mengarang satu matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Jadi kalau lebih lanjut mungkin di luar kita boleh meneliti satu persatu i'tiqad yang dihadapi oleh Imam Abu Hanifah. Juga pengeliruan dari sudut sifat Allah, di mana Imam Abu Hanifah memberi amaran tentang munculnya pahaman Mu'attilah daripada Jaham bin Safwan yang menafikan sifat Allah, yang juga turut disertai oleh Muqatil bin Sulaiman di dalam membawa gejala musyabbih ataupun menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ini antara contoh-contoh yang boleh kita lihat
Secara cerianya sebab tak kesampaian. Kalau kita rujuk kepada kitab Tuan Minal, Aqidatul Najin, di situ ada dihikayatkan dialog Imam Abu Hanifah di dalam membatalkan golongan hujah golongan ateis ataupun mulhid, di mana Imam Abu Hanifah mempunyai dialog yang cerdik dan licik untuk mematahkan hujah mulhid. Sebagai satu contoh ya Datin Muna, sebelum kita break, iaitu apabila berlaku perdebatan, golongan mulhid bertanya kepada Imam Abu Hanifah, apakah menurut pandangan Imam Abu Hanifah, di sana ada wujud yang tidak didahului oleh wujud yang lain, dan adakah di sana satu jenis wujud yang tidak disudahi atau dipintas kemudiannya oleh wujud yang lain. Maksud dia, mulhid mahu mendakwa bahawa yang dikatakan sebagai Tuhan, yang Tuhan itu tidak dicipta dan Tuhan itu tidak mempunyai awal bagi kewujudannya dan tidak mempunyai pengakhiran bagi kewujudannya, maka cuba ditanya kepada Imam Abu Hanifah. Lantas Imam Abu Hanifah menjawab bahawa Allah menjadikan di tangan kita contohnya adalah jari, ibu jari kita ini adalah satu wujud, dan wujud jari ini tidak didahului oleh wujud yang lain. Maksudnya sebelum kamu nak mempertikaikannya, ada wujud yang tidak didahului oleh wujud yang lain, iaitulah Tuhan. Allah sendiri memberi gambaran pada tubuh kita ada di ibu jari yang ianya tidak didahului oleh wujud yang lain. Manakala jari kelingking yang ada di jari kita adalah satu contoh adanya wujud yang tidak diakhiri oleh wujud yang lain. Jadi sebelum kamu nak menafikan Tuhan dengan bentuk wujud yang begitu, Allah sudah menunjukkan bahawa pada diri kita ada wujud yang sebegitu, iaitu tidak didahului oleh wujud yang lain dan tidak disudahi oleh wujud yang lain. Ada satu lagi, iaitu bila satu soalan, ini soalan akhir, bila ditanya kepada Abu Hanifah, apakah yang sedang dilakukan oleh Tuhan? Jadi Imam Abu Hanifah menjawab dengan sinis, iaitu beliau sebagai orang yang bakal menjawab sepatutnya berada di atas pentas, manakala orang yang bertanya iaitu mulhid tadi sepatutnya duduk di bawah pentas. Maka bila dia take over, Imam Abu Hanifah naik ke pentas, maka dia pun menjawab, sekarang Allah sedang mengangkat kebenaran dan sedang merendah dan menghina kepalsuan. Jadi begitulah jawapan jenaka yang soalannya gambaran yang licik dijawab oleh Imam Abu Hanifah. Itu ya, Datin, kalau boleh saya sebagai satu contoh responsifnya ulama terhadap cabaran akidah pada zaman mereka. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Bijaksana ulama-ulama kita bila membawa agama untuk kita nak menjadi contoh yang terbaik untuk zaman ini. Dan untuk waktu ini, Doktor dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Inspirasi Inforia Islam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami. Dan alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini di YouTube IKIM Media untuk tontonan anda. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Masih bersama, kita bincangkan tentang sumbangan Ahli Sunnah wal Jamaah bersama Yang Berusaha Dr. Azmil bin Zainal Abidin, pensyarakan Jabatan Aqidah dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.
Dan untuk waktu ini kita nak lanjutkan doktor, dan boleh mohon doktor jelaskan syiriki ilmiah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah berhubung asas kefahaman dan hujah berdalilnya dalam beragama berbanding dengan mazhab bid'ah dan lainnya. Ya, terima kasih Datin. Ciri yang pertama tadi ialah responsif, kepekaan dan sensitifnya para ulama di dalam melindungi akidah umat Islam. Dan ciri yang kedua yang boleh saya rumuskan ialah ciri keilmiahan di dalam kefahaman dan penghujahan ahli sunnah di dalam mengemukakan pendirian mereka itu. Cuma saya terasa ingin menambah sedikit lagi daripada pusingan pertama tadi. Satu contoh yang lain kepada contoh pertama, iaitu Imam Abu Hanifah yang agak ceria, tetapi ada juga dalam sepanjang kronologi itu satu contoh tokoh yang menghadapi ujian secara tragis. Ini yang tertera pada riwayat hidup Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat meninggal pada tahun 241 Hijriah. Jadi sebagaimana juga Ahlus Sunnah, yang Abu Hanifah tadi berlalu masa dengan akidah itu terpelihara dengan pendekatan Imam Abu Hanifah yang tersendiri. Manakala pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menghadapi ancaman yang paling besar, iaitu fahaman Mu'tazilah yang bersandar kepada kuasa politik. Maka ada satu iktikad Mu'tazilah yang dipaksakan, doktrin yang dipaksakan untuk diterima oleh umat Islam dan para ulama, iaitu dakwaan mereka bahawa Al-Quran adalah makhluk yang dicipta oleh Allah. Jadi dalam perbahasan ini, Imam Ahmad bin Hanbal tegas dengan pendiriannya pada zaman 3 orang khalifah. Khalifah Al-Wasif, Khalifah Ma'mun dan juga Khalifah Mu'tasim. Dan tragisnya, Imam Abu Hanifah telah diseksa dan dipenjara pada ketiga-tiga zaman pemerintahan ini. Secara ringkas ceritanya, begitu dahsyatnya ujian yang disebut dengan fitnah kemakhlukan Al-Quran ini, sehingga Imam Bukhari sempat bersua pada zaman ini, dan Imam Bukhari berdoa supaya Allahumma qbidni ilaik ghair maftun. Ya Allah, genggamlah, ambillah nyawa aku ini tanpa aku terfitnah dengan fitnah ini. Dan beberapa hari selepas itu Imam Bukhari telah menemui ajalnya dengan selepas daripada itu. Ada satu lagi kisah seorang tokoh ulama, iaitu yang bernama Asy-Sya'bi. Untuk selamat daripada fitnah tersebut, iaitu Mu'tazilah memaksa supaya ulama mengatakan bahawa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ini adalah makhluk yang baharu. Maka dikatakan, ini dalam syarah Jawharatul Tauhid, beliau pun menyatakan kepada khalifah bahawa kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan juga Al-Furqan, iaitu Al-Quran, fahazihi al-arba'ah hadisah. Empat sambil dia menunjukkan jari ini adalah makhluk yang baharu. Dan dengan sebab jawapan double meaning yang diberikan itu, maka beliau lepas, iaitu beliau memaksudkan empat itu adalah jari. Jari ini memanglah makhluk. Jadi ini antara yang berlaku, ya. Sampai dikatakan 3 orang ulama yang terakhir yang bernama Muhammad bin Nuh Al-Qawariri dan juga Sajjadah dipaksa oleh Khalifah Ma'mun sehingga Muhammad bin Nuh telah mati syahid terlebih awal, manakala Qawariri dan Sajjadah dilepaskan dengan jawapan yang menyelamatkan mereka. Sehingga tinggallah seorang saja, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Bila diminta supaya beliau memperakui bahawa Quran itu adalah makhluk, beliau terkenal dengan jawapannya, mengatakan idza sakatal alimu taqiyatan wal jahilu yajhal
famata yatabayyanul haq. Apabila orang yang alim mengetahui, dia membisu. Manakala orang yang jahil kekal dengan kejahilannya, maka cuba beritahu pada saya. Kalau orang Kedah dia kata, habak mai saat ni, kata. Bagi tahu pada saya, sekiranya orang alim dia membisu, maka bilakah akan terserlahnya kebenaran. Begitulah ketegasannya. Jadi bila berlalu masa, sehinggalah nantinya muncul pula Imam Abul Hasan Asy'ari selepas daripada kewafatan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hasan Asy'ari meninggal pada tahun 324 Hijriah dan Abu Mansur Al-Maturidi meninggal pada tahun 330 Hijriah. Maka berkenaan dengan soalan yang ditanya oleh Datin Mona tadi, jadi berdasarkan kepada responsif ulama dan mereka membina pendirian yang ilmiah, maka selepas munculnya Imam Abu Hasan Asy'ari, beliau telah merumuskan apa yang tidak sempat dirumuskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang mengalami suasana yang tragis. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari, secara ringkas saya menggariskan di sini beberapa jasa dan sumbangan beliau yang sehingga hari ini kekal dipegang oleh mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama ialah dari sudut metod atau kaedah dalam berinteraksi dengan nas agama. Bagaimana seorang ulama untuk memahami dan menafsirkan sumber-sumber agama perlu pakai manhaj atau kaedah tertentu. Maka di situlah Imam Abul Hasan Asy'ari telah merangkumkan dua pendekatan, iaitu dari sudut mengemaskinikan lagi pendirian ahli hadis, iaitu yang dijulang panji itu oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebelumnya, di dalam berpegang kepada metod tapisan maklumat, kebolehpercayaan sumber. Kebolehpercayaan sumber. Jadi bila kita nak terima sesuatu itu sebagai ajaran Islam, maka perlu diteliti sumber itu dengan tapisan ilmu hadis yang telah disusun sebelum itu oleh para ulama hadis. Jadi tanpa menafikan metod ahli hadis yang dilanjutkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hasan Asy'ari menambah lagi kekukuhan manhaj ahli hadis tadi dengan mengembangkan lagi metod mengemukakan pula metod mengembangkan makna yang ditunjukkan oleh sumber Quran dan hadis tadi. Di mana pengembangan makna ini melibatkan diintegralkan atau dilibatkan unsur-unsur ilmu mantik. Ini dari sudut ilmu usuluddin. Manakala sebelum itu sudah ada ilmu usul fiqh, di mana unsur-unsur pengembangan makna itu telah dikembangkan oleh Imam Asy-Syafi'i melalui kitab Ar-Risalah. Maka yang sedang kita bicarakan ialah dari sudut akidah, dari sudut ilmu tauhid. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari telah membersihkan ilmu mantik dan penggunaannya dalam penghujahan ilmu tauhid yang dikenali dengan ilmu kalam, yang sebelum itu didominasi dan dieksploitasi oleh aliran Mu'tazilah yang membayangi kematian Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga ahli hadis bersikap prejudis dan berenggang daripada ilmu kalam. Maka kemudian bila Imam Abu Hasan Asy'ari muncul, beliau telah menundukkan, membersihkan ilmu mantik dan ilmu kalam untuk mengkhidmati pula pendirian ahli hadis. Maka berlaku satu bentuk sintesis, di mana Imam Abu Hasan Asy'ari telah berjaya menggandingkan potensi akal untuk berkhidmat kepada dasar kebenaran yang didukung oleh ahli hadis. Maka selepas daripada itu, seperti yang disebut oleh Ibnu Asakir, bahawa ulama-ulama hadis mula berjinak dan merapati ulama
Usuluddin, ulama ilmu kalam, selepas daripada Imam Abul Hasan Asy'ari muncul kerana beliau telah berjaya dan berusaha untuk membuktikan bahawa ilmu Usuluddin, ilmu kalam, ilmu tauhid yang pakai logik-logik yang tidak bercanggah dengan nas itu adalah seiring sejalan, seia sekata, senada seirama dengan pendirian ahli hadis. Maka gandingan antara dua metod tadi, iaitu dalam berinteraksi kepada sumber agama dengan ahli hadisnya dan juga sumbangan di dalam mengembangkan isyarat makna nas dengan ilmu lughahnya, ilmu balaghahnya dan juga ilmu mantiknya, maka itu membentuk satu keluarga besar ahli sunnah wal jamaah yang diwarisi kemudian itu dan diperkukuhkan pada kurun ke-4, 5 dan 6 sehingga banyak prinsip-prinsip akidah yang diijma'kan oleh ulama diterima hasil daripada batu asas yang telah diletakkan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari di dalam menggandingkan antara potensi akal dan juga wahyu yang turun dari langit. Ini kalau diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali dalam awal kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, iaitulah kitab bersederhana di dalam berakidah. Imam Al-Ghazali mengibaratkan pendekatan manhaj Imam Abul Hasan Asy'ari ini dikenali dengan aliran Asy'ariyah, dan begitu juga Maturidiyah yang dikenali juga dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Ghazali menyebut gandingan potensi keilmuan yang memanfaatkan logik akad itu sebagai nurun ala nur, iaitu cahaya yang bertindan di atas cahaya, dalam arti kata wahyu yang turun dari langit memberi panduan tentang perkara akidah, persoalan-persoalan metafizik tentang ketuhanan yang turun dari langit. Ini adalah cahaya yang unggul, ibarat cahaya matahari. Manakala manusia yang Allah cipta dengan potensi akal juga mempunyai batas-batas keilmiahannya berdasarkan kepada hukum akal yang pasti. Kalau belajar sifat 20 itu dikenali dengan hukum akal yang wajib, mustahil dan harus, di mana aras kepastian pada akal ini menjadi landasan bagi manusia di bumi di dalam menerima panduan wahyu itu tadi. Maka bertemulah antara cahaya dengan cahaya. Maka hasil daripada gandingan itu lahirlah prinsip-prinsip yang mungkin saya akan ceritakan pada pusingan yang ketiga nanti. Iaitu secara tidak langsung maka terbentuklah pendirian ilmiah berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan sistem kepercayaan, berkaitan dengan epistemologi ataupun konsep ilmu, dan berkaitan dengan pandangan alam, bagaimana kita mahu menafsirkan makna dan erti kewujudan dan kehidupan ini. Itulah dia sumbangan besar Imam Abul Hasan Asy'ari dan juga diteruskan oleh leluhur tokoh-tokoh berikutnya. Wallahu a'lam datin. Tidur di situ. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, Doktor dan para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya di IKIM. Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Dan Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini masih bersama yang berusaha Dr. Azmil bin Zainal Abidin, pensyarah kanan Jabatan Aqidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Masih kita ada sambungan bersama Doktor tentang sumbangan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk waktu ini. Silakan Doktor.
Ya, terima kasih Datin sebagai saya rasa pusingan terakhir kot. Ya, betul. Jadi sebagai lanjutannya, jadi sepanjang Ahlus Sunnah menyahut cabaran pengeliruan dan juga usaha untuk mencemarkan ketulinan fahaman dan ajaran Islam khususnya yang berkait dengan akidah, maka secara tidak langsung terbentuklah prinsip-prinsip ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah secara tidak langsung. Ini yang boleh kita lihat di dalam karya-karya akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang saya sebut tadi, seperti Aqidah At-Tahawiyah, dan juga Usuluddin oleh Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Sebagai satu contoh ya, kalau kita belik Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau meninggal pada tahun 321 Hijriah. Ini sebelum daripada Imam Abu Hasan Asy'ari merumuskan karya beliau. Maka dalam kitab, dalam matan Aqidah Tahawiyah, ini sebagai satu contoh, apabila menghadapi gejala musyabbihah, golongan yang cuba menyerupakan Allah dengan makhluk, iaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka Imam At-Tahawi telah merumuskan satu kaedah di dalam berakidah. Kata beliau, wa man wasafallaha bima'na min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang menyifatkan Allah dengan makna-makna manusiawi ataupun makna-makna yang berunsurkan manusia, maka dia telah menjadi kufur. Ini dalam menghadapi cabaran aliran Mujassimah dan juga Musyabbihah, antaranya aliran Muhammad Al-Karram daripada golongan Syiah. Jadi jawapan ini merupakan benteng daripada dakwah dan tinta yang sebenarnya menjadi jihad keintelektualan, itu istilah yang cuba kita nyatakan ya. Juga seperti mana beliau menghadapi golongan Khawarij yang mudah mengkafirkan seorang Muslim yang dianggap melakukan dosa. Maka Imam At-Tahawi telah membuat satu rumusan dalam matan beliau, la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah bi dhanbin ma lam yastahillahu. Jadi kalau seorang Muslim, dia melakukan dosa, selagi dia tidak menghalalkan apa yang haram yang dilakukannya itu, maka kita tidak bersikap mengkafirkan mereka. Disebut dengan istilah ahli kiblat, iaitu yang masih bersolat dan menghadap ke kiblat. Jadi aspek berhati-hati dan cermat ini dipandu oleh ilmu dan juga dalil, bukan dikuasai oleh hawa nafsu. Maka ini untuk menghadapi aliran Khawarij. Maka saya lompat lagi kepada satu contoh, Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi sebagai satu sumbangan aliran Asy'ariyah. Jadi Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi sebagai contoh, beliau telah menyenaraikan sejumlah prinsip akidah yang diistilahkan dengan usuluddin, perkara pokok agama, sebagai rumusan natijah daripada jawapan balas kepada pelbagai aliran yang sesat dalam pelbagai isu. Maka dia rumuskan ada 15 prinsip bagi seorang yang mendukung ahli sunnah sewajarnya menerima dan berpegang kepadanya. Satu contoh ialah yang pertama, mengakui asas ilmu, iaitu mengakui hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu, macam Datin Mona melihat saya, Datin Mona boleh percaya sikoh kepada dapatan panca indera kita bahawa Dr. Azmil sedang bersiaran dalam skrin. Jadi kita tidak menganggap dapatan ilmu tadi sebagai satu khayalan atau imajinasi. Sebaliknya mempunyai asas hakikat di luar mental kita. Ini adalah prinsip pertama, iaitu untuk menolak
pendirian yang ragu-ragu terhadap hakikat kebenaran sesuatu. Jadi sebelum ahli sunnah mahu melayan dialog yang pelbagai, maka prinsip ini yang disahkan dahulu, iaitu kita perlu menerima hakikat ilmu, iaitu bahawa hakikat sesuatu itu adalah pasti. Adalah pasti. Yang kedua ialah beriktikad kepada status kebaharuan alam. Mengapa disebut alam? Iaitu kita tidak boleh menerjah atau menembusi hakikat zat dan sifat Allah. Tetapi kita berdasarkan potensi akal, kita dapat mengesah dan mensabitkan sesuatu hukum yang berkait dengan ketuhanan Allah melalui bukti yang terpampang depan mata. Jadi kalau kita pelajari Datin Mona, prinsip ahli sunnah ni dia bersifat integral, iaitu menerima kesepaduan dan keabsahan pintu-pintu ilmu yang ada pada manusia, iaitu panca indera yang melihat alam, kemudian dia berfikir secara waras, di mana ini yang Imam Ghazali kata tadi sebagai cahaya. Cuma dia perlu kepada rumusan, satu kerangka. Ini yang dibuat oleh ulama ahli sunnah. Jadi bertolak daripada mengesahkan hakikat sesuatu melalui ilmu, kemudian kita percaya pada panca indera kita yang melihat alam ini. Bila lihat alam ini berubah-ubah, maka mesti alam ini ada penggubah yang mengolah pentadbiran perjalanan alam. Maka daripada apa yang kita lihat di hadapan mata itu, kita membina pula logik dia. Maka logik di situ yang disebut dalam mantik sebagai dilalah iltizam. Dilalah iltizam ni contoh bila kita masuk satu bilik, kita nampak ada sikat. Jadi Allah mencipta akal kita mempunyai kewarasan. Bila nampak sikat, kita boleh menangkap makna bahawa penghuni bilik ini mempunyai rambut. Itu dilalah iltizam disebut. Bila kita lihat awan mendung, ini menunjukkan nak hujan. Bila kita lihat tapak kaki harimau, menunjukkan ada harimau. Kalau pagi ni yang sedang bersarapan, kita lihat di meja ada roti canai, maka kita menghukum mesti ada penebar roti canai, walaupun kita tak nampak mamak yang menebar roti canai. Jadi bila kita melihat alam, kita yakin apa yang kita lihat ini wujud. Itu sebab kita sahkan ilmu tadi. Kita tidak ragu-ragu, kita tidak berimajinasi. Bila kita lihat alam dengan variasi ciptaan yang pelbagai, alam tumbuh-tumbuhan, alam serangga, alam langit dan bumi, yang disebut dalam kitab tauhid sebagai alam sufli dan alam ulwi, alam yang tinggi dan alam yang rendah, maka kita pergi kepada prinsip ketiga, iaitu kita mengenal pencipta alam melalui sifat-sifat kesempurnaan yang tertera pada alam kejadian ini. Jadi Tuhan ini hidup, Tuhan ini berkuasa, Tuhan berkehendak, Tuhan berilmu. Kemudian selepas itu, kita pergi pula kepada prinsip berikutnya bahawa Allah ini, Tuhan ini juga mempunyai nama-nama yang qadim. Kemudian mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Kemudian kita pergi next stage lagi. Jadi dirumuskan, Tuhan ini pula mempunyai tindakan perbuatan yang penuh dan disusuli hikmah dan keadilan yang menafikan kesia-siaan. Kemudian logik antara perbuatan Tuhan itu dalam anugerah belayan santunannya, Allah Tuhan ini telah mengirimkan Rasul. Rasul-Rasul pula mempunyai sifat-sifat yang diakuri oleh logik akal kita, di mana Rasul ada sifat-sifat wajibnya. Rasul datang sekali dengan mukjizat. Kemudian yang Rasul datang itu adalah kandungan komponen struktur binaan ajaran Islam dengan rukun Islam yang disepakati, yang disebut dengan ma'lumun minad-din bid-darurah. Ini adalah pokok-pokok dalam beragama. Kemudian lanjut saya nak express lagi, sehinggalah di dalam usuluddin ini termasuk kita meyakini adanya hari pembalasan. Hari pembalasan adalah logik-logik dia dan juga
termasuk di dalam perkhabaran Rasul bahawa adanya hari kebangkitan semula. Kemudian ada pula perbahasan mengenai kepimpinan umat Islam yang mendesak daruri bagi umat Islam untuk kita membina hukum beragama di dalam negara dan masyarakat. Kemudian adanya perbahasan tentang keimanan, keislaman dan akhir sekali ditutup perbahasan prinsip Ahlussunnah ini dengan mengenal musuh-musuh Islam. Di mana selepas dirangkumkan prinsip-prinsip ini yang bertolak daripada pemanfaatan akal yang waras yang berganding dengan bimbingan suluhan panduan wahyu, maka terbentuklah prinsip ini yang setiap prinsip itu ada yang sebab nak menolak Mu'tazilah dalam menafikan syafaat sebagai contoh, menafikan melihat Allah di akhirat. Ada prinsip yang berkaitan dengan cara kita memahami perbuatan manusia ini, adakah deterministik, dipaksa oleh Tuhan, ataukah kita ini independen, langsung tak ada kaitan dengan Tuhan. Kemudian berkait dengan orang yang buat dosa, adakah menyebabkan dia menjadi kafir lantaran kerana amalan itu menjadi syarat sah iman ataupun bagaimana. Ini untuk menghadapi golongan Murji'ah, golongan Khawarij, golongan Mu'attilah yang menafikan sifat Tuhan. Ringkas katanya Datil Muna, maka akhir sekali Imam Abdul Qayyum Al-Baghdadi merumuskan Ahlussunnah ini adalah beberapa gandingan kumpulan, iaitu ada 8 kumpulan, kata Imam Abdul Qayyum Al-Baghdadi. Ahlussunnah ini adalah golongan ulama agamawan. Pertama, ulama usuluddin, ulama tauhid, ulama kalam yang mamduh, ulama kalam yang mengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ahli fiqh, sama ada ahli ra'yi yang dipelopori oleh Imam Ahmad bin Imam Abu Hanifah yang menggunakan qiyas, yang bukan Mu'tazilah tetapi ulama fiqh, dan juga ulama hadis seperti Imam Malik, ahli fiqh. Kemudian termasuk dalam ulama ahli sunnah ialah ahli hadis, Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i dan sebagainya. Kemudian termasuk juga ulama bahasa Arab, kerana bahasa Arab menjadi ilmu alat yang serasi dengan tabi'i Quran dan hadis. Jadi ulama-ulama sastra, ulama nahu, ulama saraf, ini juga termasuk ulama ahli sunnah. Juga ulama Al-Quran dari segi qiraatnya, tajwidnya, ulama tafsirnya. Kemudian termasuk juga ulama tasawuf yang memperdalami selok-belok pengalaman kerohanian, ahlul azwaq. Ini juga termasuk ahlus sunnah. Kemudian juga tentera-tentera yang berada di ribat atau kubu pertahanan sempadan negara ahlus sunnah juga dimasukkan sebagai ahlus sunnah jamaah. Dan akhir sekali Datil Muna beliau menyenaraikan kalangan orang awam yang bernaung di bawah lembayung panji Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menghidupkan syiar dan mendukung Islam yang menurut penafsiran Ahlus Sunnah, itulah juga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah dia sumbangan ulama Ahlus Sunnah di dalam menyepadukan asas kesatuan perpaduan umat Islam yang diikat dengan pantauan para ulama di dalam mengemukakan tafsiran dan ajaran yang ilmiah dan responsif kepada cabaran semasa. Dan akhir sekali apa yang mungkin saya akan sambung pada pertemuan akan datang, iaitu apakah prospek dapatan ahli sunnah ini kepada kita pada hari ini. Jawabnya ialah bahawa bentuk cabaran kepada akidah itu masih berterusan sehingga hari ini. Maka modal dari dan idea dari manakah yang perlu kita rujuk? Maka perlu ada sikap menghargai yang silam. Yang silam itu ialah bukan sahaja generasi salaf tetapi generasi khalaf yang soleh, yang mereka telah merumuskan wacana yang matang ini. Dan bila kita nak menghadapi cabaran pada zaman ini, kita tidak perlu bermula daripada kertas A4 yang kosong. Kerana kita sudah ada korpus, sudah ada tradisi yang tunggu saja untuk diguna pakai untuk mengenal pasti manakah prinsip-prinsip yang relevan dan munasabah dengan
angle dan sudut-sudut cabaran yang kita hadapi pada zaman ini. Ada aliran postmodernism yang perlu kita hadapi, pragmatism, liberalism, secularism. Dan saya rasa itu sajalah Datin Munir. Kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Yang penting ialah Ahlussunnah Jamaah masih evergreen, masih lagi segar dan masih relevan dengan keperluan contemporary pada hari ini. Terima kasih Datin Mona. Saya minta maaf dengan lebih masa yang saya ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah banyak lagi yang kita nak kupaskan pada episod-episod akan datang. Terima kasih Doktor. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Emporiah Islami. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM Inspirasi Emporiah Islami. Inspirasi Emporiah Islami. Semuanya di IKIM. Sekarang disampaikan waktu salat fardhu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 26 Zulkaidah 1444 Hijriah 14 Jun 2023. Kota Kinabalu 6.31 minit malam, Tau 6.22 minit malam, Lak Datu 6.20 minit malam, Kuching 6.48 minit malam, Hiri 6.36 minit malam, Kanga 7.35 minit malam, Alor Star 7.34 minit malam, Pulau Pinang 7.30